button kepada penceramah kita. Okey, silakan. Semua dah sedialah, bolehlah kan? Kita ada 2 minit lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing suara Cikgu Evi dulu. Boleh dengar dengan jelas? Waalaikumsalam, boleh Cikgu. Okey, terima kasih. Okey, sekali lagi, selamat malam, selamat sejahtera semuanya. Okey. Terima kasih Cikgu Evi ucapkan kepada rakan setugas iaitu Puan Ruzia Halim, ya, Guru Cemerlang dari SMK Agama Melur, okay, yang bertugas bersama-sama dengan Cikgu Evi malam ini untuk posisi moderator, ya. Okay, kepada pegawai-pegawai JPN yang sama-sama pada malam ini, alhamdulillah, terima kasih diucapkan atas sokongan moral sehingga ke hari ini untuk program Awan Ilmu. Kepada yang dihormati sahabat-sahabat guru, mungkin akan ada ataupun sudah ada, okay, malam ini. Okay, terima kasih juga untuk kelapangan masa pada malam ini bersama-sama dengan Cikgu Evi untuk pemerkasaan soalan 6 dan 7 sebenarnya kertas 2, ya. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Juga ya, tidak lupa pada semua anak pelajar yang ada bersiaran bersama-sama dengan Cikgu Evi pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Semoga ramai lagi lah sekejap lagi, ya. Mungkin selepas isyak lah mereka masuk. Okey. Malam ni insya-Allah kita akan memperkasa soalan 6 dan 7 untuk kertas 2 pula. Ya. Okey. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, Cikgu Evi share screen dulu. Okey. Okey, Cikgu Evi nak pastikan semuanya jelas atau tidak skrin ini. Jelas atau tidak skrin ini, anak-anak? Jelas Cikgu, jelas. Okey, nampak dengan penuh dah, besar dah. Boleh? Dah. Okey, andai kata jadi macam siri 1 dulu, katakanlah skrin ini anda semua tak boleh nampak, abang atau kakak respons, ya, supaya cikgu stop and then boleh share balik, mungkin line, ya. Cikgu Evi tengok balik rakaman yang siri 1 dulu. Sayanglah, ya, sebab tak ada pelajar yang tak nampak skrin. Sayang sangat-sangat. Nanti bagi tahu, ya. Okey. Apa-apa pun pada malam ini sama macam siri 1 dulu, kita 2 hala. Okey. Mungkin Cikgu Zee tak bersama, bukan tak bersama-sama, ya. Mungkin Cikgu Zee beri peluang pada Cikgu Evi untuk menyoal ataupun bersoal jawab dengan anda semua secara bersendiri pun tak apa, tak ada masalah, ya. Okay, jadi anak-anak je lah yang berikan komitmen penuh, fokus terhadap pembelajaran kita pada malam ini. Samalah juga Cikgu hadir pada malam ini untuk memperkasa saja, bukannya nak ajar benda-benda yang anda sepatutnya sudah ketahui, ya. Kita hanya memperkasa balik kehendak untuk soalan 6 dan 7 bagi kertas 2 bahasa Melayu SPM. Okey. Baik, macam biasa, jom kita baca dulu doa untuk pembuka pintu rezeki. Anda baca bersama-sama dengan Cikgu Evi. Okey, mula-mula Al-Fatihah. Okey, silakan baca. Okey. Okey, seterusnya anak-anak baca bersama-sama dengan Cikgu Evi untuk doa
juga untuk pembuka pintu rezeki yang kedua selepas Al-Fatihah itu tadi. Okey, jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon daripadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa, okey. Inilah dua doa untuk pembuka pintu rezeki anda. Okey. Jadi sama seperti Cikgu Evi bagi tahu masa siri yang pertama hari itu, amalkanlah kedua-dua doa ini. Senang saja Al-Fatihah dan juga doa waktu pagi sebagai pembuka pintu rezeki pada setiap hari. Dan amalannya pada waktu pagi selepas solat subuh. Ya. Baik. Jom kita lihat dulu selayan pandang bagi nota untuk soalan 6 dan soalan 7 kertas 2 ya, 1103 palang 2. Okey. Kertas ini ataupun soalan ini ialah tentang pemahaman petikan umum, okey, yang akan membawa kepada 12 markah dan juga pemahaman petikan sastra yang membawa kepada 13 markah. Okey. Mari kita revision balik, mari kita ulang kaji balik. Okay. Siri pertama dulu, Cikgu Evi dah berikan penataran format BMS, SPM, KSSM ini. Okay. Untuk bahagian B pemahaman, soalan 6 ini petikan umum. Petikan soalan ni mestilah mengikut tema dalam DSKP. Ya. Okay. Lebih daripada satu bahan akan diberikan. Okay. Biasanya 2 hingga 3 bahan lah. Okay, kepada guru-guru yang ingin menghasilkan item untuk soalan petikan umum ini, panjang petikan tu hanyalah 120 hingga 140 patah perkataan sahaja. Okay. Seterusnya, bahan ni boleh terdiri daripada pelbagai bentuk, sama ada berita, rencana, jadual dan lain-lain. Dan juga pelbagai sumber seperti majalah, internet, ensiklopedia dan lain-lain. Jadi, seterusnya pecahan soalan tidak ditetapkan. 3 atau 4 soalan. Okey, cadangan pecahan soalan, Cikgu Evi dah beritahu hari itu ada 4. Ya. Ada yang ditanya maksud secara literal, beza banding semua bahan ataupun pemindahan maklumat. Okey, seterusnya soalan 3 roman untuk KBAT. KBAT ada 2, soalan 3 dan soalan 4 ialah KBAT. Okey, soalan ketiga ialah KBAT pemikiran kritis. Manakala untuk soalan 4 KBAT bagi penyelesaian masalah. Okey. Seterusnya untuk nota bagi soalan 7 petikan sastra, bahan mesti berasaskan unsur karya kreatif. Sama ada daripada antologi yang dipelajari di sekolah, iaitu Komsas sama ada tingkatan 4 dan 5, ataupun daripada sumber lain. Okey, mungkin dari cerpen lain yang kita tidak belajar. Okey, seterusnya bahan tu mestilah daripada pelbagai seperti cerpen, pelbagai genre lah, seperti cerpen, puisi moden atau tradisional, drama dan lain-lain. Semua bahan mesti berdasarkan tema yang sama mengikut DSKP ya. Okey, panjang petikan antara 120 hingga 140 patah perkataan. Ini tujuannya untuk guru-guru yang ingin membina item bagi soalan 7 ya. Tak boleh melebihi daripada 140 patah perkataan lah kepanjangannya. Okey. Baiklah. Untuk pecahan soalan juga tidak ditetapkan sama ada 3 atau 4 soalan, tapi biasanya untuk mula-mula bagi batch pertama ataupun batch sulung untuk KSSM ni mungkin soalan itu berdasarkan format pentaksiran, mungkin diberikan 4 soalan seperti yang tertera tu. Ada maksud literal bagi soalan roman 1, okay, roman 2 beza banding semua bahan, pemindahan maklumat sebenarnya, dan soalan 3 dan 4 tetap sama juga KBAT. Okay, yang ketiga KBAT pemikiran kritis, yang keempat KBAT penyelesaian masalah. Cuma yang istimewanya untuk soalan petikan sastra ni, tengok anak panah ni, tanda panah merah lagi Cikgu Evi buat ya. Kena ingat tiada soalan elemen sastra.
Okey, harap anda semua sudah maklum dalam siri pertama dulu Cikgu Evi dah bagi tahu dah apa elemen sastra yang dulu ada dalam KBSM, sekarang dalam KSSM tidak ada sudah. Okey. Baiklah, jom kita terus kepada strategi menjawab soalan 6 dan soalan 7 ya. Terus ada dua-dua ni nota ni. Okey. Yang pertama, okey, apabila anda menerima ataupun mendapat soalan 6 dan 7 ini, maksudnya soalan pemahaman, okey, kalau boleh baca terlebih dahulu soalan secara sepintas lalu untuk gambaran idea bahan petikan. Okey. Biasanya anda terus membaca arahan soalan, betul ke tak? Dan juga terus baca bahan. Tapi kali ini cuba ikut cara ini. Okay. Maksudnya baca sepintas lalu dulu soalan roman tadi 1, 2, 3 dan 4. Kenapa? Untuk anda dapatkan gambaran idea bagi bahan petikan. Okey, yang kedua, baca semua petikan. Sama ada bahan 1 atau bahan 2. Fahamkan apa isu yang nak dikemukakan, apa isu yang dibawa dalam petikan tersebut. Okey, seterusnya macam biasalah analisis kehendak soalan. Okey, ini yang penting. Masa ni kita akan garisi kata kunci soalan ataupun kehendak soalan. Okey, kemudian mulalah merancang isi. Okey, macam mana nak rancang isi? Bagi soalan 1 dan soalan 2, okey, kita mesti rujuk kepada bahan untuk mendapatkan jawapannya. Bagi soalan kebat, mesti dah kena fikir sendiri kan? Tiada lagi sudah bahan untuk diambil isi-isi tersebut. Okey. Seterusnya, yang keempat, rancang jawapan. Okey, rancang jawapan tu mulakan dengan mengambil sebahagian ayat daripada soalan. Kenapa? Sebab kita nak tuju markah kita untuk mendapat markah penuh bagi ayat yang gramatis. Okay. Jangan sesekali anda menulis dalam bentuk point ataupun anda buat dalam bentuk dash. Okay. Contohnya anda terikut-ikut dengan jawapan PAI untuk pendidikan agama Islam. Jangan macam tu. Ya. Bahasa Melayu, nama lagi bahasa Melayu ya. Kita uji kemahiran menulis, kemahiran membaca, kemahiran mendengar, kemahiran bertutur. Jadi untuk kemahiran menulis, anda mesti membina ayat yang lengkap. Dan ayat yang lengkap itu namanya ayat yang gramatis. Tidak tergantung. Ayat lengkap ada subjek, ada predikatnya. Okey, ingat ya, jangan tulis dalam bentuk point. Apa berlaku kalau tulis dalam bentuk point? Semestinya markah akan berkurangan sebab nanti ada dalam skemanya ayat mesti gramatis untuk dapat markah penuh. Sama ada 3, 4 atau 2 ya. Dan seterusnya untuk cadangan jumlah isi. Okey, ini cadangan jumlah isi. Okey, kita akan lihat secara terperinci dalam soalan nanti. Okey, baik, untuk soalan 3, okey, cadangan isinya kita akan lihatlah berdasarkan markah ya. 3 isi, okey, kadang-kadang 2 isi pun dah cukup untuk mendapatkan markah 3 isi. Okey, ini Cikgu Evi tuliskan kat sini cadangan 3 isi dan juga bagi soalan 4 cadangan 4 isi itu supaya anda tidak tersasaran ataupun tidak hilang markah sebenarnya sekiranya ada salah satu daripada jawapan kita itu kurang tepat ataupun berlaku tindanan ataupun dipanggil perulangan jawapan. Okey, jadi itu yang dimaksudkan dengan cadangan jumlah isi itu 3 bagi soalan roman 3 dan 4 bagi soalan roman 4. Ya, nanti kita akan lihat secara terperinci dalam soalan. Okey, jom kita terus kepada soalan untuk mula-mula sekali petikan umum. Okey, sekarang ialah masa untuk memperkasa minda anda. Kenapa Cikgu Evi panggil memperkasa ataupun lebih suka pada malam ini menggunakan istilah memperkasa? Sebabnya pada pandangan Cikgu Evi, anda semua sudah mengetahui bentuk soalan untuk pemahaman petikan umum dan juga pemahaman petikan sastra nanti. Okey, malam ini kita hanya memperkasa saja.
Ketahui bagaimana teknik untuk menjawab dengan tepat, ya. Ketahui apa kandungan soalan yang dikemukakan, sama ada maksud literal, sama ada jawapan dalam teks JDT, sama ada pemikiran kritis untuk kebat, pemikiran kebat itu, dan juga satu lagi kebat untuk penyelesaian masalah. Jadi kita nak tahu mana satu bentuknya, okey? Dan juga pemakahannya. Okey, jom kita cuba jawab soalan 6 terlebih dahulu. Nursha, ada nak tanya apa-apa? You angkat tangan. Raisha tadi cikgu nampak. Ada nak tanya? Tak ada? Ada yang angkat tangan? Ada? Kalau tak ada apa-apa nak tanya? Nursha. Ada Nursha nak tanya? Boleh buka mic kalau nak tanya? Ada? Nursha tu dia masuk dengan video je Kak. Oh, Okey. baru-baru masuk, baru ada audio. Okey. Okey. Kita teruskan dulu ya. Okey. Kalau tak nak tanya, kalau nak tanya raise hand lah, angkat tangan lah. Kalau tak nak, okey, boleh jatuhkan dulu tangan tu ya. Okey. Bahagian B, okey. Ini bentuk soalan. Okey. Kita tengok dulu bentuk soalan petikan umum. Ini ialah arahannya. Okey. Kemahiran membaca sudah bermula di sini. Okey. Jadi, mula-mula, walaupun awak kata, alah dah biasa dah tengok arahan soalan ni, dah biasa dah baca. Tapi tak boleh, kena baca juga. Okey. Tengok soalan ni. Okey. Arahan dia, baca bahan 1 dan bahan 2. Boleh tak kalau Cikgu Ibi berhenti sekejap, kita hormat laluan azan? Zee, boleh ke? Macam mana sekali lagi Kak Iwi? Azan sekarang. Berhenti dulu. Sampai kita break dulu. Sebab dekat sini tak ada. Okey. Okey. Kat sana tak bunyi? Kak Zee tak ada? Tak ada Kak. Okey. Tak apa. Kak Iwi break dulu. Okey. Zee minta mereka isi kehadiran Zee. Okey, mohon anak-anak pelajar sekalian, cikgu dah paste link dekat chat tu. Itu adalah link kehadiran. Nanti kamu boleh isi dekat situlah. Dan bagilah feedback terhadap program Awan Ilmu, sama ada ia perlu diteruskan ataupun adakah ianya memberi manfaat kepada kamu. Bolehlah tulis dekat chat tersebut. Okey, kami perlukan feedback ini untuk laporan dan juga feedback untuk cikgu-cikgu juga. Okey, terima kasih kepada Cikgu Ivy dan anak-anak semualah. Baiklah, kita sambung anak-anak semua. Okey. Dah isi kehadiran semuanya? Dah? Okey. Baik. Mula-mula kita baca dulu arahan soalan dia kan. Baca bahan 1 dan bahan 2. Tertera dah sudah ada 2 bahan ya. Bahan 1 dan bahan 2 yang diberikan tu dengan teliti. Tengok pesanan arahan soalan tu dengan teliti. Bukan main cincai-cincai saya baca. Okey.
Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey, di sinilah yang ramai yang kalau pelajar cikgu dia selalu tanya, apa maksud dia menggunakan ayat anda sendiri ni? Okey, maksudnya masa kita membina ayat tu, ayat yang gramatis atau ayat yang lengkap itu, kalau nak jadikan ayat itu ayat kita sendiri, walaupun nanti kita nak jawab soalan JDT, kita kena salin secara isi-isi yang tersurat kan dalam petikan tu, dalam bahan. Tapi apabila status menggunakan ayat anda sendiri, maksudnya kita menggunakan penanda wacana untuk kita menjadikan isi-isi kita itu ada kesinambungan maknanya. Okey, jelas ya bagaimana dengan status menggunakan ayat anda sendiri. Okey, seterusnya. Mari kita lihat. Okey, bahan 1. Ni masing-masing kena bacalah ni. Bahan 1. Okey, jom kita lihat. Okey, kalau tadi Cikgu Ibi bagi tahu, anda kalau boleh, okey, Cikgu Ibi scroll dulu ya. Kalau boleh, lihat terlebih dahulu ke semua soalan Roman 1, 2, 3 dan 4 ini. Okey, sepintas lalu. Itu teknikal dia, strategi. Nama lagi strategi ya. Contohnya kat sini, baca sepintas lalu. Berdasarkan bahan 1, berikan maksud rasa tidak selesa. Okey, dah nampak kan? Gambaran dalam bahan kita nanti tu ada rasa ini, rasa tidak selesa. Okey, soalan 2. Merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran alam sekitar. Okey, kita dapat gambaran bahan kita nak baca nanti tentang pencemaran alam sekitar. Okey, dia nak faktor-faktor, mesti ada faktor-faktor dalam tu. Okey, seterusnya, alam sekitar yang dijaga dengan baik dapat memanfaatkan manusia dari pelbagai sudut. Pada pendapat anda, apakah manfaat-manfaat tersebut? Soalan ini memerlukan kita memberikan kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan jaga alam sekitar. Okey, seterusnya. Pada masa ini, pencemaran alam sekitar semakin menjadi-jadi dan telah mengakibatkan pelbagai kesan negatif sama ada kepada manusia ataupun flora dan fauna. Cadangkan langkah-langkah bagi mengatasi masalah pencemaran alam sekitar ini. Okey, jelas tentang pencemaran alam sekitar. Maksudnya bahan 1 dan 2 nanti secara automatik mesti mengesahkan tentang pencemaran alam sekitar. Jom kita lihat bahan 1. Okey, teknikalnya, strateginya, baca dulu sepintas lalu untuk mendapat gambaran secara kasar. Yang kedua, baca dan kita kena kenal pasti. Kalau tadi kita ingat balik, ya. Kalau soalan 2 tadi, ada dia nak faktor-faktor. Sambil-sambil tu carilah apa faktor-faktornya. Okey. Okey, jom kita lihat bahan 1. Mata Cikgu Ibi lebih suka, ya, suka sangat pergi kepada sumber terlebih dahulu, okey. Daripada melihat baris yang pertama, kedua ni, Cikgu Ibi lebih suka berada di kawasan sumber. Kenapa? Sebab kita nak mengiyakan dari mana sumber ni diperoleh. Betul ke tak daripada majalah ilmiah. Okey, jom kita lihat. Dewan Siswa bilangan 10 tahun 2015. Ya, Dewan Siswa ialah majalah ilmiah. Maka rajin-rajinkanlah membaca ya bahan-bahan ilmiah macam majalah ni. Okey, dipetik dan diubah suara daripada artikel pencemaran alam sekitar. Siapa penulis ya? Muhammad Adam Fazri Jeffrey. Okey, Dewan Siswa ni keluaran siapa? Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, itu cara kita analisis sumber. Okey, seterusnya mari kita baca sama-sama. Okey. Atau ada sesiapa yang sukarela nak baca? Ada? Saya nak ego. Sila. Antara penyumbang. Azri. Nama siapa? Azri. Okey, silakan. Baca, Cikgu Ibi nak tengok kemahiran membaca anda macam mana. Okey? Okey, silakan. Sila. Antara penyumbang kepada pencemaran alam sekitar ialah sikap sesetengah individu yang tidak mempunyai kesedaran sivik. Segelintir individu mencemarkan alam sekitar dengan perbuatan membuang sampah sesuka hati. Contohnya, membuang sampah semasa Kenapa sangkut?
Lain ke? raya dan menjejaskan kelestarian alam. Selain itu, kenderaan bermotor turut menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Kenderaan bermotor termaksudlah motosikal, kereta, lori dan jentera sudah tentu menggunakan bahan bakar seperti petrol dan diesel untuk berfungsi. Tidak langsung mendaratkan atmos bumi. Sepeda, fluorokarbon dan seumpamanya memberi impak yang serius kepada lapisan ozon bumi. Kesannya, lapisan ozon menjadi semakin nipis. Hal ini menyebabkan suhu bumi meningkat dan seterusnya menyumbang kepada masalah pencemaran alam sekitar. Baik, terima kasih. Kenapa sangkut-sangkut Cikgu Ivy dengar? Lain kah? Lain ke? Teknikal. Satu lain itu saya kena membaca sikit. Oh ya Allah, tak apa. Okey, harapnya kawan-kawan yang lain boleh fahamlah yang Nazri baca tadi ya. Okey. Nak bagi TP berapa tu kemahiran membaca dia sepatutnya kalau kemahiran membaca kuat, dia mesti ada intonasi dan nada ya kan. Bacaan secara mekanis. Boleh dipertingkatkan lagi. Okey, dah jelas tadi. Kalau boleh jangan terlampau laju masa membaca tu. Okey. Kemahiran membaca tu secara mekanis. Nanti boleh kalau dalam YouTube Cikgu Ivy ada tentang kemahiran membaca secara mekanis. Ada intonasi, ada nada, ya. Supaya Supaya dapat menarik minat pendengar untuk mendengar dan membaca artikel ini. Okey, kita pergi kepada bahan 2 pula. Okey, jom kita pergi pada bahan 2. Kita lihat. Okey. Dipetik dan diubah suai daripada artikel Sungai Batang Kali tercemar teruk oleh penulis dia Osman Lisut dan Liana Tarmizi. Okey. Daripada mana sumber ini diperoleh? Akhbar Arus Perdana Berita Harian Jun 2017. Biasanya sumber kan dia undurlah dalam 2-3 tahun ke belakang untuk dijadikan sebagai item peperiksaan. Baik, sama juga kita baca kali pertama secara sepintas lalu, baca kali kedua mulalah meneka ataupun mendapatkan gambaran daripada soalan yang kita baca itu tadi. Soalan yang mana? Pattern soalan Roman 2, pattern JDT, jawapan dalam teks. Kalau masih ingat lagi tadi, kita dah baca soalan tu untuk faktor-faktor kan? Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Okey, Cikgu Ivy perlukan seorang sukarela lagi untuk membaca soalan. Dipersilakan. Boleh Cikgu. Siapa pula? Aiman. Yes. Okey. Aiman dari Selangor, first time masuk jumpa Cikgu Ivy? Yes. Oh, dapat dari mana? Link Info? lupa daripada Telegram. Bagus. Sila. Okey, silakan. 5 tahun lalu, Sungai Batang Kali di sini menjadi tumpuan penduduk kampung dan taman perumahan sekitarnya untuk melakukan pelbagai kegiatan rekreasi termasuk mandi-manda. Namun, kebelakangan ini ia terbiar sepi. Semuanya gara-gara pencemaran yang dikesan berlaku di sungai itu. Berikutan pelbagai sampah sarap dan kotoran domestik dialirkan ke sungai, termasuk air basuhan serta najis dan bulu ayam dari pasar berdekatan. Begitu juga dengan pengusaha restoran di Pekanbaru Batang Kali yang sewenang-wenangnya melepaskan air basuhan pinggan mangkuk, bahan masakan dan sisa makanan ke longkang utama dan terus dialirkan ke sungai berkenaan. Selain itu, tindakan pengusaha kolam ternakan ikan di tepi sungai berkenaan yang didakwa membuang air kolam mereka ke sungai apabila menuai hasil tangkapan, menambah lagi pencemaran pada sungai berkenaan. Kesannya, penduduk kampung terutama kanak-kanak mendakwa mengalami gatal yang membengkak jika digaru, sekaligus sakit kulit seperti kudis apabila mandi di sungai berkenaan. Okey. Aiman yang baca boleh faham tak isi kandungan artikel ini? Boleh Cikgu. Dapat tak faktor pencemaran alam sekitar? Dapat. Dia Yang menyatakan bahawa
faktor pencemaran alam sekitar ni disebabkan tangan-tangan manusia seperti perkara-perkara kotor seperti najis, sampah sarap, air basuhan yang tidak diuruskan dengan baik. Okey, betul-betul. Okey. Lagi kan ada lagi kat bawah-bawah ni juga kan. Pengusaha kolam ternakan ikan pun menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Betul kan? Betul, cikgu. Okey. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Daripada beza apabila kita tak baca arahan soalan tadi terlebih dahulu dengan kita baca soalan terlebih dahulu. Apa beza? Bezanya Apa-apa? Aiman nak jawab dulu. Okey. kalau kita tak baca, kita tak faham apa yang dia nak sampaikan. Apabila kita baca, kita fahami, kita dapat menjawab soalan tu dengan lebih tepat dan dapat kumpul semua poin untuk kumpulkan markah. Terbaik. Okey. Nampak kan? Harapnya kawan-kawan yang lain pun sama macam Aiman juga ya. Jadi ada beza tau sebenarnya. Cikgu Ibi pun dah buat latihan dah dengan pelajar-pelajar Cikgu Ibi. Sama ada baca soalan terlebih dahulu atau tidak baca soalan terlebih dahulu. Okey? Ada beza. Kalau kita baca macam tadi, kita baca sepintas lalu, strategi pertama tadi, kita baca terlebih dahulu sepintas lalu, empat soalan itu tadi, maka kita ada gambaran untuk bahan-bahan yang kita baca. Sekurang-kurangnya tadi kita ingat, kita nak jawab soalan faktor-faktor ni, pencemaran alam sekitar ni. Nah, okey, sekarang tersedia sudahlah jawapan tu. Tinggal lagi kita ambil pen kita ataupun highlighter kalau ada ya, kita garisi dia ataupun kita warnakan ayat-ayat tersebut untuk kita merancang isi pula nanti. Baik, terima kasih kepada yang membacanya. Kawan-kawan yang lain kejap lagi boleh baca juga. Okey, kita ada banyak lagi bahan. Okey, jom kita lihat soalan petikan umum. Yang tadilah ya. Kali ini kita lihat secara mendalam sikitlah, secara terperinci. Okey, kalau yang pertama dia nak berdasarkan bahan satu, berikan maksud rasa tidak selesa. Okey, yang kedua merujuk bahan satu ni, sebelum pergi kepada yang kedua, mata tu silau sikit tengok di markah, dua markah. Maksudnya apabila kita nak tukar perkataan ini mesti akan membawa kepada dua markah. Okey. Apa pattern soalan ini? Cikgu Ibi dah beritahu semasa siri pertama dulu, iaitu maksud literal. Okey, maksud literal maksudnya maknanya menukar istilah ataupun perkataan ini satu persatu. Tukar kepada apa? Tukar kepada sinonimnya. Okey, kemudian soalan yang kedua, merujuk bahan satu dan bahan dua, nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran alam sekitar. Berapa markah kat sini? Okey, 3 markah. Okey, dalam minda kita apabila melihat 3 markah ini kan, okey, boleh set ataupun boleh siap-siap dah rancang berapa isi yang kita nak turunkan. Okey, contohnya kita nak tulis berapa isi. Kalau 3 markah maksudnya 3 isi. Okey, itu secara tersurat. Tapi tersiratnya nanti apabila kita lihat rubrik pemarkahan, anda akan tahu berapa sebenarnya yang boleh ataupun yang patut kita turunkan isi-isi berkenaan. Okey, soalan 3 pula, alam sekitar yang dijaga dengan baik ya, dapat memanfaatkan manusia dari pelbagai sudut. Pada pendapat anda, apakah manfaat-manfaat tersebut? Nampak kan pada pendapat anda, di sini dah nampak dah soalan ini memerlukan kita berfikir 100%, tidak boleh lagi mengambil jawapan daripada petikan ataupun bahan. Tiada lagi lah istilah JDT tadi, tiada sudah. Okey. Yang adanya anda kena fikir sendiri berapa kita nak naikkan ataupun nak turunkan jawapan. Okey, tengok markah dia di sini 3 markah secara tersurat. Okey, 3 isi. Okey, sebenarnya kalau melihat kepada rubrik pemarkahan hanya 2 isi sahaja. Cuma adalah tu teknikal kenapa kita nak kena turunkan 3 isi. Okey. Yang keempat, pada masa ini pencemaran alam sekitar semakin menjadi-jadi dan telah mengakibatkan pelbagai kesan negatif sama ada kepada manusia ataupun flora dan fauna. Flora dan fauna. Siapa boleh beritahu Cikgu Ibi, apa maksud flora dan fauna? Siapa-siapa? Saya tu. Okey, Azamri, sila.
Flora, flora dan flora dulu. Flora apa? Flora bermaksud tumbuh-tumbuhan dan fauna pula bermaksud haiwan. Okey, tepat. Flora tumbuh-tumbuhan, fauna haiwan. Kadang-kadang ada yang boleh menuturkannya saja tapi tak tahu apa benda pun flora dan fauna itu, ya. Okey, jadi kalau pencemaran alam sekitar berlaku kepada tumbuh-tumbuhan dan haiwan ni, apa akibatnya? Okey, soalan ini soalan penyelesaian masalah. Masih kebat? Masih anda perlu berfikir sendiri? Okey. Cuba sila tengok markah, 4 markah. Secara tersurat, 4 isi lah tu. Senang-senang kan? Tapi kalau lihat pada rubrik pemarkahan, 3 isi sudah cukup untuk memperoleh 4 markah, ya, termasuk ayat yang gramatis. Itu maksudnya. Okey, so cadangkan langkah-langkah. Okey, jom kita lihat satu persatu soalan berkenaan. Okey, mula-mula kita lihat dulu soalan 1. Berdasarkan bahan 1, berikan maksud rasa tidak selesa. 2 markah. Okey, apa yang kita kena lihat? Dalam bahan 1, okey, Cikgu Ivi dah petik kat sini, ya, nak undur balik, nanti takut makan masa. Okey, apabila kita baca bahan 1 tadi, apabila nampak je istilah yang disendingkan ataupun dengan izin tu diitalikkan. Okay. Jadi kalau ada pen highlighter, highlightkanlah, warnakan dia. Kalau tak ada, guna pen yang ada di tangan tu, gariskan dia. Nak bulatkan boleh, nak buat 4 segi pun boleh untuk apa frasa ni, rasa tidak selesa ni. Kenapa? Untuk membezakan dalam bahan itu ada sesuatu yang kita kena buat. Okey. Jadi rasa tidak selesa ni berada dalam perenggan ini. Okey, masa kita baca tu, okey, kita dah dapat gambaran, kita boleh teka dah apa benda ni, istilah ni maksudnya, sinonimnya. Okey. Perbuatan seperti ini menyebabkan timbulnya rasa tidak selesa kepada pengguna yang lain dan menjejaskan kelestarian alam. Okey, jadi kita lihat apa cara, apa sebenarnya yang kita perlu buat dengan frasa ini. Baik, cara jawab soalan ini, maksud frasa, maksud yang literal. Okay? Kita kena cari sinonim perkataan yang ditanya. Okay? Ambil maklum ataupun fokus kepada perkataan sinonim. Sinonim maksudnya sama erti lah. Antonim lawan pula kan. Okay, sinonim je. Okey, kita dah buat banyak dalam latihan-latihan kan. Yang KBSM dulu pun kita dah buat dah sinonim kan. Sinonim kepada kata kunci dalam rumusan. Ingat tak? Sinonim dalam soalan pemahaman. Samalah juga untuk KSSM. Ada juga sinonimnya. Okey, sini fokuskan kepada tukar semuanya. Kenapa kena tukar semuanya? Sebab kita nak tackle 2 markah penuh. Okey, caranya, okey, rasa tidak selesa ni, okey, tukar satu persatu. Contohnya rasa. Fikir, awak kena fikirlah. Okey, fikir apa benda ni nak tukar ni. Okey, contohnya perasaan. Okey, Cikgu Ivi tunjuk dulu kalau mungkin anda yang lain ada istilah-istilah lain ataupun sinonim yang lain, boleh kita bincang kejap lagi. Okey, kalau tidak, Cikgu Ivi kata kurang, ya. Tidak ni, kurang maksudnya kurang. Okey, senang, selesa, Cikgu Ivi berikan di sini senang. Okey, agaknya kakak-kakak atau abang-abang yang ada dalam ni, kalaulah perkataan rasa ni, baya awak ataupun dalam usia awak ni, agaknya apa yang awak teka kat sini? Kalau stres, cikgu. Stres? Stres di mana? Nak letak di selesa ke nak letak di rasa? Kita kena tukar satu persatu ni. Rasa tukar, tidak tukar. Kalau kita, maksudnya mungkin kakak nak cakap merangkumi kesemuanya ialah stres. Rasa tidak selesa ni terus stres je. Tak dapat tu, markah macam tu. Saya tak fikir perasaan tekanan tadi, Cikgu. Ya? Perasaan tekanan. Perasaan tekanan. Perasaan tekanan. Tekanan untuk tidak selesa. Adakah untuk tidak selesa? Ya, Cikgu. Perasaan tekanan, perasaan stres, perasaan tekanan.
Saya selarikan dengan ayat tu menyebabkan timbulnya perasaan tekanan kepada pengguna yang lain dan menjejaskan kelestarian alam. Perasaan tekanan. Maksudnya dua frasa ini terus dua perkataan ini terus dijadikan sebagai satu sinonim tekanan. Perasaan tekanan. Okey, cikgu. Kita mengharapkan dalam skema ada dia panggil pilihan jawapan. Okey, pilihan jawapan. Perasaan tekanan. Perbuatan seperti ini menyebabkan timbulnya perasaan tekanan kepada pengguna yang lain. Okey, faham? Anda cuba menterjemahkan ke dalam apa benda dah tu? Bahan tadi. Faham maksudnya menyebabkan timbulnya perasaan tekanan, perasaan kurang senang. Mungkin dapat ni 2 markah ni, perasaan tekanan. Okey. Perasaan kurang senang. Kalau Cikgu Evi tukar kepada satu persatu. Anda tukar kepada rasa tidak selesa, perkataan tidak selesa itu kepada tekanan ataupun stres. Kakak yang nak buat stres tadi, Cikgu rasa boleh diterima, cuma ejaan tu kena pastikan tepat. Stres yang tepat ejaannya macam mana kakak? STRES. Yes, satu S sahaja, ya. Sebab ada sudah diserap bahasa Inggeris ke dalam istilah Inggeris ke dalam bahasa Melayu untuk stres. Tak perlu lagi lah kita tulis perkataan Inggeris dalam bentuk tanda petik tu. Okey? Samalah macam jogging kan? Jogging dah ada dah diserap dalam istilah bahasa Melayu. Jadi kalau anda berjaya menukarkan ke semua perkataan ini, maksudnya anda layak mendapat 2 markah. Perasaan tekanan. Cikgu rasa boleh diterima lah tadi, perasaan tekanan. Perasaan tertekan lah abang. Ya, perasaan tertekan. Tak? Perasaan tekanan tu tak berapa nak gramatis. Kalau perasaan tertekan, mungkin diterima dalam skema pemakahan. Semasa nak menghasilkan skema, okay, perbincangan dilakukan oleh guru-guru yang terlibat dengan penskoran. Jadi insya-Allah ada banyak pilihan jawapan sebelum dijadikan skema yang tepat. Okay. Jadi Cikgu Evi nak pesan untuk soalan ini kadang-kadang fobia bagi calon terus tinggal kosong. Jangan tinggal kosong ya. Nanti rugi markah. 2 markah ditolak. Bukan markah ditolak. 2 markah tak dapat lah. Okey. Seboleh-bolehnya lepas ni Cikgu Evi bagi tahu macam mana nak buat untuk tidak hilang kosong markah. Okey, jom kita lihat jawapan penuh terlebih dahulu. Tadi Cikgu Evi dah pesan dah untuk jawab soalan pemahaman, anda kena menyalin sebahagian ayat daripada soalan. Jadi, ayat dia akan berbunyi, maksud rasa tidak selesa ialah, okey, kalau ambil jawapan yang Cikgu Evi buat ni, perasaan kurang senang. Kalau abang bagi tahu tadi, maksud rasa tidak selesa ialah perasaan tertekan. Macam tu je lah. Simple je kan? Ataupun mudah je. Ringkas. Sebab tu dia panggil maksud literal. Maksud kepada perkataan ini, kita cuba ganti balik dalam ni dan bertepatan dengan artikel ini. Betul? Okey. Sini ada siapa-siapa yang nak tanya tak? Kenapa Cikgu Evi letak tanda petik kat sini? Apa rasional dia? Respons? Wah? Waris saya nak jawab tu. Wah, silakan. Mana Wah? Wah angkat tangan tadi. Kenapa Cikgu Evi tulis, masa Cikgu Evi tulis ni, Cikgu Evi letak tanda petik ni Kenapa Tak tahu Cikgu. Tak tahu. Jujur menekankan betul. Penyataan itu dan kan belakang tu Cikgu ada tulis perasaan kurang senang. Menyatakan maksud. Okey, Tanda petik Aiman tu jawab. menyatakan. Okey, faham. Aiman jawab macam tu. Ada lagi siapa-siapa yang nak bantu Aiman? Silakan. Assalamualaikum Cikgu Evi. Saya Cikgu Sul. Perasaan atau rasa tu kalau kita tukar pada keadaan atau suasana boleh tak?
Saya rasa boleh diterima. Keadaan kurang senang. Boleh. Suasana menimbulkan perbuatan seperti ini menyebabkan timbulnya suasana. Saya rasa boleh. Okey. Kalau dibincangkan untuk skema, saya rasa antara pilihan jawapan lah ni kepada calon-calon. Dia akan slash perasaan, slash keadaan, slash suasana. Kan? Mungkin slash situasi pun mungkin. Dia akan ada banyak. Cuma malam ni saya tunjukkan satu contoh sajalah. Sebenarnya akan ada banyak kat sini ni. Ya. Selesa ni pun banyak ni. Tidak selesa ni pun boleh jadi macam tadilah. Pelajar kita jawab tertekan, stres. Ya. InsyaAllah diterima. Okey. Boleh Cikgu Zul? Boleh. Okey. Terima kasih Cikgu Zul. Mana ni abang dengan kakak tak jawab lagi ni? Kenapa Cikgu Rivi letak ni? Tulis ni. Bukan tulis ni. Cikgu Rivi letak tanda petik ni. Jawab. Untuk? Untuk mention? Untuk mention. Untuk mention apa? Mention maksud tu dah. Kata rasa tidak selesa. Ya, gitu. Mana jawapan yang tepat ni? Siapa lagi ni? Cuba jawab Cikgu. Boleh. Siapa nak jawab? Haris. Okey. Petik tu ia macam untuk mengkhususkan frasa tu daripada jawapan. Untuk memisahkan frasa itu daripada jawapan. Kurang tepat lagi. Cuba lagi. Pengetahuan. Menunjukkan itu kiasan ataupun ungkapan. Kiasan ataupun ungkapan. Maaf, kurang tepat tu. Tak apa, terus cuba. Terus. Yes. Frasa kata. Sorry, apa tu? Frasa kata? Frasa kata ke abang jawab tadi? Memang frasa, memang dia frasa, betul. Sila lagi, sila Cikgu, perkasa minda anda, ya Aisyah. sebab dia ambil daripada petikan. Sebab dia ambil daripada petikan, memang kita ambil daripada petikan. Lagi. Fikir, pengetahuan sedia ada sebenarnya. Tingkatan 1, 2, 3, 4. Bendera putih sudah? Ngaku? Ngaku dah. Okey. Abang dan kakak, cuba lihat di sini. Dalam artikel, dalam bahan, dalam arahan soalan. Mula-mula dalam arahan soalan. Kan frasa ini disendingkan. Ataupun dari istilah ataupun terma komputernya, italic kan? Betul? Okey. Betul. Dalam artikel ataupun bahan ini juga disendingkan. Betul? Betul. Okey. Sekarang macam mana kita nak sendingkan di sini? Kalaulah tulisan anda itu memang sedia ada sendingnya, sudah di italic tu sudah. Macam mana? Tak boleh. Jadi bagaimana kita nak tunjukkan kepada pemeriksa ataupun cikgu anda bahawa kita telah menyalin sebahagian ayat daripada soalan ini dengan tepat? Maka oh no, bukan kurungan ini. Maka inilah gunanya tanda petik. Bukan kurungan abang. Kurungan tu yang apa? Kurung tu bukan. Ni guna tanda ni lah. Apabila anda guna tanda petik ni maksudnya rangkai kata itu nak disendingkanlah sebenarnya sama dalam apa soalan ni dan juga artikel ini. Okey? Jelas? Oh, jelas itu. Dapat info baru malam ni. Sebelum ni guna ke tak guna? Tak pernah guna cikgu. Tak guna. Satu Guna lagi. tapi tak tahu apa maksud. Okey. Satu lagi saya tahu. Okey, cikgu tahu sangat. Awak tak akan salinnya frasa tu. Betul ke tak? Awak akan terus tulis. Maksudnya ialah. Betul ke tak? Betul. Betul. Jadi malam ni kita dah dapat dah teknikal ataupun cara menulis ayat yang tepat untuk tackle gramatis. Gramatis tu. Okey? Maka buat macam ni. Letakkan tanda petik untuk frasa-frasa yang disendingkan dalam soalan. Dan
Ingat ya, diakhiri dengan tanda noktah. Dimulakan dengan huruf besar. Semuanya kita lihat di situ. Untuk mendapat markah penuh 2, 3, 4. Sama ada markah tu 3, sama ada markah tu 4, sama ada markah tu 2. Ya, ada tu ayat yang gramatis. Okey, boleh faham? Boleh kita terus? Okey, jom. Okey, had ni, okey, sampel jawapan ini dikhususkan kepada calon yang memang buntu, memang tak tahu nak teka apa. Tapi kalau boleh kan kita dah lama kan belajar dari darjah 1 dari tahun 1 sampai tahun 6. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5, sekurang-kurangnya penguasaan kosakata tu ada dalam minda anda. Okey. Jadi kalau bolehlah Cikgu Evi nak nasihat, nak pesanlah. Okey. Jangan tinggal kosong. Jangan tinggal kosong. Walaupun awak kata alah 2 markah je pun. Jangan, sayang tu. Okey. 2 markah, 1 markah penentu sama ada A tolak ataupun B tambah. Ingat tu. Sayang. Jadi usahalah tukar mana-mana perkataan yang anda memang ketahui sinonimnya. Okey? Konsep dianya kekal, tukar. Kekal tambah tukar. Kekal yang anda tak tahu, tukar yang anda tahu. Contoh. Rasa tadi. Tak tahulah. Walaupun tahu sebenarnya kan, tapi seolah-olah tak tahu. Dalam fakta sebenarnya tak tahu. Okey, kekalkanlah rasa. Kekalkanlah. Kekal. Okey, sekarang tidak selesa mungkin anda tukar kepada tekanan tadi. Mungkin anda tukar kepada kurang senang. Okey, sekurang-kurangnya dari situ anda dapat 1 markah. Daripada tinggal terus. Baik dapat 1. Ke guana. Situasi win-win Yalah. tak? Yalah. Okey. Betul, baguslah. Ya. Okey, jadi samalah juga cara menulis tadi macam ni juga. Cuma rasa ni dia kekal. 2 lagi tukar. Okey, dapat 1 markah. Tak ada dah lah telur. Dapat 1. Kan? Seronok kata dapat markah. Tak? Okey, jom kita terus ke soalan 2. Merujuk bahan 1 dan bahan 2. Sudah dua-dua bahan dah lah. Kita kena guna. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran alam sekitar. 3 markah. Cikgu Evi kata kalau 3 markah tadi maksudnya 3 isi. Tapi mari kita lihat dululah. Okey, kita lihat strategi menjawab dia. Okey. Kita lihat dulu. Dia kata kat sini faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran alam sekitar. Kita kena cari dulu dalam bahan 1. Bahan 1. Okey, kalau cari dalam bahan 1 tadi, masa kita baca tadi kan, kita dah dapat dah gambaran faktor. Dalam bahan 1 tadi, terang lagi bersuluh dah, ada dah. Yang pertama kita dah dapat cari isi dah. Okey, ini contohnya Cikgu Ibu buat kat sini. Contoh kalau awak ada pen highlighter, awak highlightkan. Kalau tak ada, guna pen yang ada di tangan tu, garis ayat-ayat dia tu. Ayat ni yang menggambarkan isi-isi. Contoh yang ni kita dah jumpa dah. Satu faktor dia, satu punca yang menyebabkan pencemaran alam sekitar. Yang pertama ni, sikap sesetengah individu yang tidak mempunyai kesedaran sivik. Okey. Di sini kalau anda baca kesemua yang lain ni ialah huraian untuk orang yang tak ada sivik ni. Buang sampah sesuka hati, buang sampah di jalan raya, makan dalam kereta, plastik buang. Dia kata tak apa, ada tukang sapu-sapu. Tak boleh lah macam tu, tak ada kesedaran sivik namanya. Okey, perbuatan ni menimbulkan rasa tak selesa lah pengguna lain. Okey, dan menjejaskan kelestarian alam. Maksudnya alam kita yang cantik, yang bersih-bersih tu dah tak kekal lagi. Dah jadi kotor. Okey, selain itu, ni nombor 2. Nak pesan juga. Okey, kalau boleh kan, masa awak jumpa jawapan, okey, letaklah penomboran macam Cikgu Evi letak sini, ada orang dia letak atas ni, tak ada masalah lah, letak supaya kita nampak dengan terus. Okey, ini jumlah isi-isi yang kita jumpa dalam bahan 1. Kalau yang kedua ni, Cikgu Evi jumpa kat sini, kenderaan bermotor turut menyumbang kepada pencemaran alam sekitar.
Okey, kalau baca kali pertama tadi dah nampak terus. Oh, kenderaan bermotor ni menyebabkan pencemaran alam sekitar lah. Macam mana? Okey, ni dia menggunakan bahan bakar seperti petrol dan diesel ni. Dia membebaskan gas yang berbahaya. Kan? Gas gapo kalau kenderaan bermotor ni bebaskan karbon monoksida. Betul. Pandai lah tu. Kita rentas ya, sains merentas bahasa Melayu yang bagi merentas kurikulum. Okey. Jadi situ ada 2 jawapan. Okey, jom kita tengok bahan 2. Bahan 2 tadi masa kita baca pun kita dah jumpa terus dah tadi. Okey. Yang pertama kita jumpa tadi pelbagai sampah sarap dan kotoran domestik dialirkan ke sungai. Okey, kotoran domestik, kotoran di rumah. Air basuhan, najis ayam dari pasar. Okey, ini kotoran domestik. Okey, yang kedua, dalam ni yang kedua kita jumpa pengusaha kolam ternakan ikan. Tadi awal-awal tadi dah jumpa dah, okey, membuang air kolam mereka ke sungai apabila menuai hasil tangkapan. Okey, dah keluar, dah dapat dah ikan berapa besar-besar sedia untuk dijual. Air tu kita nak air kolam tu kita nak bersihkan, pengusaha tu lah nak bersihkan, dia keluarkan ya, okey, alirkan ke sungai. Bayangkanlah kalau dalam tangki ikan kita tu kan, akuarium kita tu kalau lama tak basuh, dah kan najis-najis ikan tu berkumpul, sisa-sisa makanan. Bayangkan yang dalam kolam ternakan ikan ni, banyak mana kotoran kan. Jadi alirkan ke sungai. Sungai pula tempat kita mendapatkan sumber air. Jadi tak adalah air bersih untuk kita gunakan. Jadi jelas ada dalam bahan 1, 1, 2 isi. Dalam bahan 2 ada 1, 2 isi. Total ada 4 kat situ. Jadi dia kata merujuk bahan 1 dan bahan 2. Okey, pattern soalan ini ialah JDT. Cikgu Evi bagi tahu dah dalam siri pertama dulu. Roman 2 ni JDT, jawapan dalam teks. Okay, Johor Darul Takzim, jawapan dalam teks. Maka kita kena salin daripada teks ini ataupun bahan. Dan dia kata merujuk bahan 1 dan bahan 2. Kena akur lah. Katakanlah awak kata, nak buat dua-dua ni daripada bahan 1 lah. Okay? Tak boleh lah. Maka hanya dikira untuk 1 set daripada bahan 1. Okay? 1 lagi daripada bahan 2. Okay, jom kita lihat bagaimana kita nak menjawab soalan ini. Okay. Cara nak jawabnya? Okay. Salin sebahagian ayat daripada soalan. Itu wajib lah. Okey, 1 isi sama dengan 1 ayat. Ini satu lagi teknikal ayat untuk kita menjawab soalan pemahaman. Okey, 1 isi sama dengan 1 ayat. Okey, cadangan isi, 2 isi. Okey, untuk mendapatkan 3 markah ini, okey, daripada rubrik pemarkahan, isi cukup 2 isi untuk 3 markah ini, maka cadangan isinya ialah 2 isi. Namun begitu, suka sekali Cikgu Evi ingatkan kepada calon-calon, okey, untuk menambah 1 isi lain jika perlu. Okey, kita takut anda membuat kesilapan. Contohnya, isi yang diturunkan itu, yang awak pilih itu salah. Jadi sekurang-kurangnya dapat di top up. Kalau kata cikgu top up. Okay? Itulah caranya. Tapi kalau peruntukan masa itu memang betul-betul tidak mencukupi bagi anda, maka tak perlulah. Terus kekalkan dengan 2 isi. Dan satu lagi, sekiranya anda confident, anda yakin bahawa isi yang anda turunkan itu tepat, maka silakan dengan 2 isi. Sebab rubrik pemarkahan menunjukkan isi cukup 2 isi dengan ayat yang gramatis melayakkan anda mendapat 3 markah. Okey? Okey. Tadi kita kata 1 isi sama dengan 1 ayat. Okey, bagaimana untuk menjadikan ayat-ayat itu berkesinambungan? Okey, gunakan penanda wacana untuk menyambungkan isi-isi. Penanda wacana ada banyak, asal boleh. Okey? Okey, antaranya, kemudian selain itu, seterusnya, akhir sekali ataupun akhirnya. Masing-masing boleh buat formula sendirilah. Asal cikgu panggil ya. Okey. Jadi ini contoh kita menjawab soalan 2 Roman. Okey. Salin sebahagian ayat daripada soalan. Salin je lah. Apa masalahnya?
Acuan dah ada, siap-siap dah. Okey? Jangan malas. Dalam KSSM ni tak boleh malas. Dalam KBSM pun hari tu memang kena salin sebahagian ayat daripada soalan. Tak boleh kita terus jawab. Faktor-faktornya ialah, tak boleh. Mesti tak dapat 3 markah. Mesti dapat 2 je. Jadi dalam KSSM pastikan anda mendapat 3 markah penuh. Okey? Jadi salin. Merujuk bahan 1 dan bahan 2. Faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran alam sekitar ialah, dari mana dapat ni jawapan ni? Daripada bahan 1 dan bahan 2 tadi. Salinlah. Salin je lah. Okey. Kalau istilah bahasa Inggeris, dengan izin ya cikgu guna, kalau untuk mengajar anak murid cikgu panggil copy paste. Copy paste. Nah, copy paste balik. Paste balik kat sini. Sikap sesetengah individu yang tidak mempunyai kesedaran sivik. Dapatlah 1 markah. Dari mana bahan ini diambil? Dari mana? Bahan 1 ke bahan 2? Bahan? Nih, mempunyai kesedaran sivik. Bahan 1 kan? Satu. Okey. Selain itu, ya betul. Pelbagai sampah sarap dan kotoran domestik dialirkan ke sungai. Cikgu ambil dari mana tu? Bahan? Bahan 2. Nih, isi pertama bahan 2. Susah dah kena belik-belik kan. Gitu. Okey, ini kalau anda menjawab dengan 2 ini dengan ayat yang gramatis. Ini maksud ayat yang gramatis, maksudnya ayat yang lengkap. Maka anda layak dapat 3 markah. Perhatikan isi ataupun ayat yang Cikgu Iwi buat dengan warna biru tua ini. Akhirnya, kenderaan bermotor turut menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Ini seolah-olah isi bonus lah ni yang kita buat seolah-olah macam isi 2 ni salah. Di top up dengan isi ketiga. Tapi dengan 2 isi dah cukup, dah melayakkan anda dapat 3 markah. Okey? Jadi kalau cepat menulis, silalah tulis. Salin je pun, bukannya fikir masa ni. Okey? Boleh faham? Boleh ayat. Boleh ke? Boleh. Okey, terus. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, soalan 3 pula. Mari kita lihat soalan 3. Pemikiran kritis. Alam sekitar yang dijaga dengan baik dapat memanfaatkan manusia dari pelbagai sudut. Pada pendapat anda, apakah manfaat-manfaat tersebut? Baik, dalam soalan itu, buat macam ni. Highlightkan dia ataupun gariskan dia. Kemudian tengok kat sini. Pada pendapat anda, maksudnya kita kena fikir sendiri. Manfaat-manfaat kalau menjaga alam sekitar dengan baik. 3 markah. 3 markah. Maksudnya 3 isi kalau cikgu kata. Okey, kalau nak top up, kalau tak top up, cukup dah dengan 2 isi. Sebab rubrik pemarkahan setakat yang ditatarkan sebelum ini, isi cukup 2 isi, syarat dia isi cukup 2 isi, ayat mesti gramatis. Okey, kami para guru menunggu untuk penataran skor pemarkahan lah. Okey, kita nak lihat macam mana skor pemarkahan. Belum lagi ditatarkan kepada kami para guru. Jadi ini ialah penataran pemarkahan semasa penataran format dilakukan pada tahun lepas lah, ya, 2 tahun lepas. Okey. Macam biasa nak jawab soalan kebat pemikiran kritis, salin sebahagian ayat daripada soalan. 1 isi sama dengan 1 ayat, cadangan isi 2 isi yang difikirkan sendiri. Tiada sudah diambil daripada petikan ataupun bahan-bahan tadi. Tak ada dah. Fikir sendiri. Okey, tambah 1 isi jika perlu. Okey, sebab tu star ni. Okey. Guna penanda wacana untuk menyambungkan isi-isi. Okey. Kenapa nak guna penanda wacana? Ni lah ni. Nak tackle ayat gramatis. Okey. Okey, jom kita lihat teruslah. Okey, malam ni sebab kita memperkasa, ya. Okey, memperkasa. Okey. Pada masa ni, pada anda di sini, anda merancang isi, Cikgu Ibi bagi tahu tadi rancang isi, di atas kertas soalan tu, rancanglah 1, 2, 3 isi. Okey? Kemudian pindahkan ke dalam bentuk skrip jawapan. Okey, mula-mula kita buat salin je. Pada pendapat anda ni, jadikan pada pendapat saya. Manfaat-manfaat, salin balik. Manfaat-manfaat. Okey, sinilah olah sikit je. Alam sekitar yang dijaga dengan baik, kita buatlah menjaga alam sekitar dengan baik.
Itu maksud guna ayat anda sendiri. Tapi tak lari daripada isi yang ditanya dalam ataupun fokus yang ditanya dalam arahan soalan. Tak lari. Okey. Ialah turunkan idea anda. Okey, yang ni contohnya Cikgu Evi bagi tahu kat sini, habitat flora dan fauna akan terpelihara. Ni jawapan kita fikir sendiri dah ni. Tak ada dah daripada petikan tu. Okey. Selain itu, ini penanda wacana. Selain itu, okey, keseimbangan ekosistem akan terjamin. Sebab dia tanya, apakah manfaat-manfaat? Apa kebaikan-kebaikan kalau kita pelihara alam sekitar? Ekosistem terjamin. Pokok-pokok banyak, tak tebang kan? Tak tebang secara leluasa. Kalau tebang pun mungkin ada dia punya had penerbangan. Jadi ekosistem, oksigen tetap ada dalam udara. Kekal keseimbangan ekosistem. Okay, cukup dah ni, 2 ni untuk mendapatkan 3 markah. Cuba lihat yang Cikgu Evi tambah kat sini. Sebab Cikgu Evi duk berasa, ikut salah ke jawapan aku ni? Adalah yang ketiga ni, betul, bolehlah tambah balik untuk jadikan 3 markah. Okey, akhirnya mampu menjadi daya tarikan pelancong domestik dan antarabangsa. Mungkin anda kata sini pelancong tempatan untuk domestik ni. Okey, pelancong tempatan dan antarabangsa. Okey, itulah cara menjawab bagi soalan pemikiran kritis. Soalan kebat pemikiran kritis. Itu pattern Roman 3. Setakat tu boleh faham? Okey lagi? Boleh. 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 Bagus. Segar lagi ke tu? Nak teruskan lagi ni? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Pukul berapa dah ni? 9.34 sudah. Okey, insya-Allah sempat malam ni kita buat dua soalan lah. Okey, jom kita tengok yang keempat. Okey, masih soalan kebat, tapi kali ni 4 markah. Total markah untuk latihan ini 12 markah tadi. Okey. Okey, soalan dia pada masa ini. Okey, dia bagi kepada kita stimulus dulu. Stimulus pendirian dia. Okey. Ingat kan masa siri pertama dulu ada stimulus, ada kehendak soalan. Okey, pada masa ini dia kata pencemaran alam sekitar semakin menjadi-jadi. Pencemaran alam sekitar menjadi-jadi. Tak kiralah pencemaran apa, kan? Pencemaran alam sekitar yang mana? Sama ada tanah ke tak. Okey. Di kawasan alam sekitar kita menjadi kotor dengan sampah sarap. Okey, kalau air sungai kotor, bahan toksik ada dalam tu. Tadi ada bahan kumbahan pun dialirkan ke sungai. Menjadi-jadilah. Dan akibatnya pelbagai kesan negatif sama ada kepada manusia ataupun flora fauna. Kepada kita pun ya, kita tak dapat air bersih kalau air sungai tu kotor. Cuba tengok kalau air sungai Kelantan kita kan, macam teh, air teh. Kenapa jadi macam tu? Sebab berlaku penebangan hutan yang leluasa. Di mana? Di mana? Ada siapa-siapa tahu lokaliti mana? Kalau di negeri Kelantan. Kalau penebangan hutan, penarahan bukit berlaku secara leluasa. Gua Musang di kawasan Lojing kan? Terkenal tu. Tak apa sebut. Benda yang betul kan? Okey, jadi kalau boleh lepas ni pihak kerajaan ataupun pihak berwajib menanganilah permasalahan ini. Okey. Flora fauna, flora yang ada. Flora ni bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan dalam sungai, tumbuh-tumbuhan dalam sungai. Hakim ada nak tanya Cikgu Evi ke? Ada Kim? Tak ada? Okey. Baik. Saya ke? Abdul Hakim. Abdul Hakim ada nak tanya Cikgu Evi ke? Tak ada. Okey, terima kasih. Boleh mute-kan lah, tak? Okey. Baik. Soalan minta kita cadangkan langkah-langkah prakarsa, langkah-langkah bagi mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Okey, 4 markah. Okey, mari kita tengok
berapa isi sebenarnya. Hak tu semua yang pelajar-pelajar takut tu, berapa isi nak kena turun. Tengoklah isi dia. Okey. Cara jawab soalan kebat penyelesaian masalah untuk 4 markah. Okey, tetap sama, salin sebahagian ayat daripada soalan, tetap sama. Okey, satu isi sama dengan satu ayat. Okey, cadangan isi 3 isi yang difikirkan sendiri. Okey, tambah satu isi jika perlu. Sebab Cikgu Evi suka suruh pelajar-pelajar tambah supaya macam tadilah alasan dia untuk top up markah. Kalau salah yang ketiga tu, boleh lagi yang keempat tu dapat markah 1. Last sekali dapat juga 4 markah. Itu pun syarat dia ayat gramatis. Tengok rubrik pemarkahan. Awak walaupun awak calon, awak pelajar, awak kena study tau, kena mendalami ni rubrik pemarkahan. Jangan kata alah malah nak mikir hal markah. Tak boleh macam tu. Ya, rubrik pemarkahan ni penting. Inilah gambaran untuk teknikal, berapa isi, macam mana nak jawab, ya. Kalau kat sini nampak dah. Isi cukup 3 isi. Okey, ayat mesti gramatis, baru dapat 4 markah. Kalau kata 2 cikgu 2 isi, tak dapatlah abang ataupun kakak kalau 2 isi sebab dia kata isi cukup 3 isi. Jadikanlah 3 isi. Soalan kan senang aja. Sebenarnya kalau Cikgu Evi telaah soalan-soalan untuk KSSM ni, tak ada lah payah sangat pun. Kebat tetap sama dengan KBSM. Cuma dia bahagikan kepada 3 dan 4. Pemikiran kritis, penyelesaian masalah. Nak suruh awak banyak membaca sikit. Mencabarlah kan. Sebab itulah di SKP kita tu ada kemahiran membaca. Okay. So kalau cikgu suruh banyak akan membaca masa nak jawab soalan tu, jangan malas lah. Okay. Kena membaca. Baca pula, baca secara mekanis untuk mendapatkan terus gambaran isi. Okay, cuba kita lihat dulu kat sini. Okay. Kalau anda perhatikan tak, kalau kita menulis skrip jawapan kita tu mengikut strategi penulisan yang tepat, macam kita kata salin sebahagian ayat daripada soalan untuk mendapatkan jumlah markah ni bagi ayat yang gramatis ni, nampaklah kan kepanjangan dia tu macam mana. Tak ada lah 2 baris je, tak ada lah. Okay. Kalau dalam satu helaian kajang, cukup 1 helaian kajang, cantik sangat. Tak ada lah 2 baris, 2 baris, 2 baris. Kan? Seronok tengok kalau jawapan macam ni. Okey, cuba tengok. Okey, langkah-langkah bagi mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Okey, kita salin daripada sebahagian ayat di sini daripada soalan. Ialah. Okey. Sebelum jawab ni, anda rancanglah terlebih dahulu, rancang rangka, okey, baru dapat jawapan macam ni. Kita tak tunjukkanlah proses merangka tu malam ni sebab kita nak memperkasa, bukan nak menjawab latihan. Okey, memperkasa. Itu kena faham konsep memperkasa. Cikgu Evi tunjuk cara dia. Okey. Sekarang Cikgu Evi berikan satu isi kat sini. Pihak berwajib mengenakan hukuman yang berat. Hukuman yang berat. Nyatakan hukuman tu yang berat. Kalau sekadar bayar 1,000 lah denda. Kalau ada organisasi yang membuang sisa toksik ke dalam sungai, 1,000 tu orang boleh bayar. Dah. Jadi, nyatakan kat sini hukuman yang berat. Sebab itulah soalan ini dinamakan penyelesaian masalah. Kita nak tengok macam mana awak nak selesaikan masalah ni, alam sekitar yang tercemar ini. Okey. Hukuman setakat ni memang dah ada. Undang-undang di Malaysia ni. Denda. Tapi tak mendatangkan impak pun kepada siapa-siapa individu ataupun organisasi yang melakukan kesalahan mencemarkan alam sekitar. Jadi kita nyatakan kat sini dengan ayat yang gramatis, hukuman yang berat kepada individu dan organisasi yang didapati bersalah mencemarkan alam sekitar. Isi 1. Guna penanda wacana. Selain itu, pihak kerajaan. Pihak kerajaan macam mana? Menggiatkan kempen kesedaran. Okey. Cikgu Evi nak bagi tahu. Kalau sekadar menyatakan kempen, rasanya kita tak nak terima lah jawapan macam tu sebab kempen, macam-macam kempen ada di Malaysia ni. Jadi, untuk apa-apa kempen yang mendatangkan impak kepada masyarakat, nyatakan namanya ialah kempen kesedaran. Tambah je satu lagi, kempen kesedaran.
Okey. Berkaitan alam sekitar. Kena tulislah berkaitan alam sekitar. Jangan pula tulis. Selain itu pihak kerajaan menggiatkan kempen. Kan tergantung kat situ. Tak ada dah ayat gramatis dia. Mungkin ditolak tu markah kat situ ataupun tidak dinilai isi itu untuk 1 markah. Sebab tu yang perlukan anda memberikan tambahan isi tadi tu. Cikgu Evi takut macam tu lah. Takutnya awak tu jenis suka jawab cincai-cincai. Jawab je lah, sekadar jawab. Contohnya selain itu pihak kerajaan menggiatkan kempen. Noktah. Dah sudah. Ayat tergantung dah. Tak boleh dah lah ayat gramatis. Tak boleh dah lah isi cukup 4 markah ini. Walaupun isi cukup 3 isi. Mungkin dapat 3 markah je. Okey. Jadi ayat, bina ayat yang gramatis. Gramatis ni lengkap lah maksudnya. Okey. Selain itu, pihak kerajaan menggiatkan kempen kesedaran berkaitan alam sekitar. Itu ayat lengkap lah tu. Seterusnya, kalau awak nak akhirlah akhirnya. Okey, Cikgu Evi sebab nak tambah isi kat sini, yang tu guna penanda wacana seterusnya. Kalau awak dah nak akhiri dah isi awak, okey, gunalah akhirnya. Okey. Seterusnya, media massa. Media massa kena buat macam mana? Media massa mengiklankan kepentingan menjaga alam sekitar. Nak tambah pun bolehlah tambah lagi. Di mana? Di televisyen, di radio ke, terpulang. Tambahlah. Okey? Cukup dah 3 isi untuk dapat 4 markah kalau ayat Cikgu Evi ni. Sebab ayat ini ayat yang gramatis. Tak ada ayat tergantung. Jadi malam ni apabila dah tahu teknikal menulis jawapan dengan tepat, maka guna pakai dia. Okey? Supaya kita tak kehilangan markah. Biar ada rasa menghargai markah yang diberikan oleh soalan tu. Ya? Pembina item, penggubal item, ya. Penggubal item tu beri markah pada kita. Hargainya. Okey, kalau nak tambah isi lain, okey silakan Cikgu Evi tambah. Akhirnya masyarakat. Masyarakat kena buat macam mana? Langkah dia mengamalkan budaya. Budaya. Kita semula memang kita amal, tapi kita nak membudayakan kita semula dalam kehidupan seharian. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita nak jadikan budaya. Okey? Kitar semula. Apa contoh barang yang boleh kita kitar semula? Respons? Kertas. Kertas. Botol air mineral. Botol air mineral jadikan apa? Tak. Kotak. Botol air mineral awak jadikan apa biasanya? Jadikan stationery organizer. Wah, bagus, kreatif. Lagi? Musim-musim PKP ni ibu dengan ayah buat apa? Tak menanam? Ada tak menanam sayur? Ada? Buat pasu. Ada juga. Buat pasu. Ya, buat pasu. Tebuk botol yang besar lah kan. Yang 1 liter tu. Cucuk daun kesum. Hidup kan? Cucuk bayam Brazil. Ada siapa buat? Hidup. Hidup dan boleh makan. Gunting dah panjang. Itu juga satu cara untuk kita melestarikan alam sekitar kita. Menanam. Okey? Boleh? Siapa menanam kat sini? Musim-musim PKP ni. Siapa? Ayah saya. Oppo F7 siapa? Saya. Namanya siapa? Okey, ada menanam apa? Sayur. Kek. Ha? Nanam sayur. Apa jenis sayuran yang anda tanam? Ataupun ibu tanam ke? Pokok cili. Cili. Okey. Serai. Okey. Terung. Sawi. Bagus. Daun kari. Daun kari. Bukan daun kari. Saya Pokok tanam kari. Tomato. Tanam pokok kari. Ambil daun kari. Bunga kertas. Bunga kertas. Flora. Bagus. Tomato. Asparagus, tomato. Bagus semuanya. Dan boleh sebut dengan tepat. Okey. Okey, sudah. Okey, habis masa itu. Okey, kenapa Cikgu Evi tanya ni? Sebabnya Cikgu Evi nak ajar anda
melahirkan ataupun memberikan contoh maujud. Apa yang kakak sebut dan abang sebut tadi ialah contoh maujud, iaitu contoh yang nampak di mata kita. Betul ke tak? Kalau sebut pokok terung, okey, nampak kan pokok terung. Kalau sebut bayam Brazil tadi, nampak kan ada bayam Brazil, kan? Jadi itu ialah contoh maujud. Bila kita nak guna tu, semasa menulis karangan pula. Sama ada karangan A ataupun karangan B. Okey, mesti masukkan contoh maujud. Tak boleh sekadar sebut menanam sayur-sayuran. Tak boleh lah. Okey, kalau nak matang, kalau nak karangan A tu 26 markah, karangan B tu 60 markah. Berilah contoh maujud. Okey, untuk soalan 4 ini jelas atau tidak? Rubrik pemakahannya, cadangan isinya, cara menjawabnya. Okey? Jelas. Terima kasih. Cikgu, Saya nak tanya. Shanas, Kalau saya nak bagi macam langkah, dan dekat soalan ni cikgu ada bagi langkah saja. Kalau saya nak bagi 2 isi dan 2 lagi huraian, adakah dikira 4 markah atau bagaimana? boleh, terima kasih. Itu soalan yang cikgu tunggu-tunggu sebenarnya daripada calon. Baik, daripada sumber yang boleh dipercayai, sumber sahih daripada CUK, okey, Jurulatih Utama Kebangsaan lah tu. Okey. Kalau boleh, calon-calon sekarang, calon-calon batch KSSM, jangan lagi ambil teknikal menjawab untuk KBSM. Tiada sudah untuk pattern 1+1 buat masa ini apabila diberikan penataran format KSSM. Okey, cikgu faham itu. Untuk 4 markah, itu pattern lama. 1+1. Maksudnya 1 pernyataan isi tambah 1 huraian. Okey, itu formula yang cikgu gunakan juga untuk 4 markah semasa di KBSM dulu. Tapi untuk KSSM, sila akur dengan rubrik pemakahan setakat hari ini 9 Julai. Okey, kalau ada nanti penataran format penskoran, insya-Allah kita akan beritahu secara secara meluas teruslah sebarannya tu. Tapi untuk kali ini setakat ditatarkan sehingga ke hari inilah ya. Ini rubrik pemakahannya. Okey? Isi cukup 3 isi dan ayat gramatis. Maka inilah yang berlaku. Maksudnya ayat gramatis di sini dah ada ayat huraian dah sini sebenarnya. Tapi dia tidak ada pattern ataupun format ataupun formula ataupun rumus 1+1. Itu yang kita nak suruh buang daripada pemikiran anda untuk hari ini. Jelas kakak? Shanas? Biar cikgu jelas. Okey. Ya, boleh. Terima kasih. Yang tanya tadi tu. Terima kasih yang tanya. Bagus yang tanya, sebab tu kita nak suruh awak bertanya. Kalau saya nak sesuai dengan contoh pun, adakah contoh itu tidak dikira? Tidak. Dia berada dalam ayat untuk 1 markah itu. Tak apa, nak berikan contoh tak ada masalah. Sebab awak nak menjelaskan keadaan. Cikgu faham. Okey, calon yang cemerlang dia suka untuk menjelaskan dengan lebih lanjut. Nama lagi penyelesaian masalah kan. Okey, cuma inilah rubrik pemakahan ni akurlah. Okey, untuk 4 markah ini tidak ada sudah pattern 1+1. Maksudnya 1 isi campur 1 huraian. Tiada sudah. Yang menyebabkan anda akan turunkan 2 isi saya kan. Okey. Isi 1 dapat 2 markah, isi 2 dapat 2 markah. Total 4 markah. Macam tu. Okey, kalau ikut rubrik pemakahan sehingga ke hari ini, tidak ada dalam KSSM. Yang ada, isi cukup 3 isi dan ayat gramatis. Ni kan dah nampak dah beza dengan tadi tu. Masa kita menjawab soalan 3 tadi. Yang ini lebih jelas. Okey, Shanas? Jelas dulu. Terima kasih. Okay, boleh susul dengan cikgu-cikgu awak yang lain lagi lah. Okay. Cumanya cikgu menyediakan nota ini untuk anda semua dengan rujukan sudah kepada
yang lebih arif. Okey. Jadi inilah pattern untuk soalan 4 markah. Tiada lagi rumus 1+1. Sebaliknya, rubrik pemakahannya ialah isi cukup 3 isi dan ayat gramatis. Senang kan? Mudah je tu. Okey. Boleh? Kita teruskan lagi? Penat dah? Boleh. Woi, 9.52 sudah. Woi. 9.52 sudah. Habis dah lah kita. Buat lagi. Tak ngantuk ke? Cikgu Ivy tu. Sambut tu. Lagi. Sambut. Cikgu Ivy ada Ya. soalan Ya. Siapa nak daripada tanya? tak pasti Ya. tadi. Okey. Siapa nak tanya? Sila. Cikgu nak masuk ke soalan sastra sikit. Boleh tanya? Siapa nak tanya? Cikgu Ivy. Saya, Cikgu Zul. Apa nama di sana isi cukup. Okey. Isi cukup kalau dia jawab. Ayat kurang gramatis. Jadi dia dapat 3 ke? 3 lah. 3 lah. 2. 3. InsyaAllah akan ada apa dia panggil perincian untuk penskoran. InsyaAllah macam KBSM kita dulu. InsyaAllah akan ada. Cuma setakat ni diberitahu tiadalah lagi. Tidak boleh dikongsikan lagi lah sebab tak dikeluarkan lagi oleh LPM kan. Jadi insyaAllah kalau rasanya macam KBSM dululah, maknanya kalau ayat tu kurang gramatis, ayat tergantung ke apa, mungkin 3 markah, 2 markah, tak ada tu. Dia punya rubrik tu lah. Jadi dia tak ada konsep fakta huraian tak ada lah. Fakta huraian tu, 1+1 tu tak ada. Hak tu yang kita kena ajar pelajar-pelajar kita. Kalau untuk 4 markah ni, 1+1 tu tak ada. Lah, jadi. Ya, terus isi tapi ayat tu kena gramatis. Maksud ayat lengkap. Macam ni dia memang menampakkan dia menyelesaikan masalah tu macam mana kan. Contohnya pihak berwajib mengenakan hukuman yang berat kepada individu dan organisasi yang didapati bersalah mencemarkan alam sekitar. Memang jelas kita selesaikan masalah dia. Beri hukuman yang macam mana? Hukuman yang berat. Kepada siapa? Kepada orang yang memang didapat bersalah melakukan pencemaran. Pihak kerajaan kena buat macam mana? Kempen kesedaran. Media massa kena buat macam mana? Mengiklankan kepentingan menjaga alam sekitar ni kepada umum. Gitulah maksudnya. Okey. Boleh Cikgu Zul? Boleh. Okey, terima kasih. Jomlah. 10 dah kita. Allah, kesian abang. Lewatlah. Kakak pun. Okey. Untuk soalan petikan sastra. Okay, sama juga. Kita akan ulang balik proses tadi. Akan ulang balik. Okey. Mula-mula kita baca arahan soalan. Okey. Baca bahan-bahan di bawah dengan teliti. Nampak dah kat sini bahan-bahan garis perkataan yang bahan-bahan. Guna pen highlighter, highlightkan kat sini. Kemudian baca tu dengan teliti. Bukan main cincai-cincai aja. Jawab soalan yang berikutnya menggunakan ayat anda sendiri. Sama macam tadilah. Apabila ayat tu kita salin sebahagian ayat daripada soalan, kemudian kita guna penanda wacana, itu maksudnya ayat itu kita guna ayat anda sendiri. Itu kadang-kadang pelajar tak tahu macam mana cikgu guna ayat anda sendiri ni. Itulah maksudnya. Okey. Baik. Apabila kita dapat ini, okey, cikgu nak bawa kepada soalan dulu. Boleh? Okey, kejap nah. Okey, kejap. Okey. Ini teknikalnya. Teknikalnya awak baca terlebih dahulu keempat-empat soalan tu. Contohnya ni secara sepintas lalu. Maksud mata tu terus tuju. Ni dia nak maksud meratapi luka nasib. Yang ni nak masalah berkaitan penggunaan bahasa. Okey, artikel nanti ataupun bahan nanti mesti pasal penggunaan bahasa ni. Okey, kemudian baca lagi pada pendapat anda kepentingan menggunakan bahasa dengan betul. Okey, kepentingan. Okey, manfaat menggunakan bahasa dengan betul. Dan soalan 4, sepintas lalu, okey, nampak bahasa rojak, nampak bahasa Selangor, nampak langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi memartabat bahasa Melayu. Baik, semua soalan ini menjurus kepada bahasa.
bahasa kita, kan? Bahasa kita. Okey, itu contoh. Bukan contoh, itu soalan. Itu soalan. Okey. Sekarang kita pergi kepada bahan. Okey, bahan pertama. Okey, kepelbagaian bahan. Bahan pertama, awak nampak kat sini, ini ialah sajak. Sajak dalam Antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Okey, siapa tak baca lagi tak tahulah. March nanti nak periksa nak SPM dah. Okey, sajak aku membaca lagi ni kita tak reklamasi lah malam ni. Kita nak perkasa sahaja. Awak dah 1 tahun dah belajar tentang sajak aku membaca lagi ni. Okey, nampak terus kat sini ada di-highlightkan dengan warna yang lebih gelap ini. Meratapi luka nasib. Okey. Okey, kita tak deklamasi ya malam ni. Okey. Ingat ya, anda perlu mentafsir maksud setiap rangkap sajak ini. Sebab itu walaupun tiada soalan yang berkaitan dengan elemen sastra, tapi untuk Komsas, okey, macam dalam Antologi Jaket Kulit Kijang dan juga Sejadah Rindu, awak semua memang kena menekuni juga lagi kita punya dia panggil elemen sastra seperti tema, persoalan, okey, gaya bahasa. Kalau sajak dia ada gaya bahasa, okey. Kenapa? Sebab dia nak tanya ni dalam ni. Okey, contohnya kalau untuk bahan satu ni dinaikkan sajak. Sajak aku membaca lagi. Kebetulan sajak yang kita belajar, alhamdulillah mudahlah, kan? Kalau sajak lain sudah satu cabaranlah bagi kita. Okey, kemudian tengok pula dari bahan satu ini, okey, anda terus mentafsir. Macam tadi cikgu cakap, awak dah belajar, dah baca, ingat balik. Okey, cuba dengan bentuk yang rangka-rangka ringkas. Okey, carikan maksud. Okey, macam rangkap pertama, okey, aku mendongak langit, membaca garis dan titik, menakuli kebesaranmu, di bawahnya gumpulan mega, hembusan bayu dan banjaran gunung. Okey, apa yang dimaksudkannya? Ini yang anda belajar. Penyajak memandang ke langit, penyajak berasa kerdil, ya, apabila melihat kebesaran ilahi yang mencipta pelbagai fenomena alam. Mana? Gumpulan mega awan. Hembusan bayu, okey, hembusan bayu yang bertiup, kadang tiupannya apa? Sepoi-sepoi bahasa, ada yang jadi ribut. Kemudian banjaran gunung, tengok banjaran gunung, okey. Jadi penyajak tu rasa kerdil berbanding dengan ilahi ataupun Tuhan lah ni, mu di sini ya, kata nama khas untuk rujuk kepada Tuhan. Okey, kemudian rangkap kedua, ku selusuri alam, kicauan burung, desiran ombak dan wajah pelangi mewarnai kehidupan umatmu. Okey, apa yang dimaksudkannya dengan rangkap itu? Penyajak menelusuri alam yang terbentang ni dan menyaksikan gambaran berbagai-bagai fauna dan kejadian alam yang dicipta oleh ilahi, yang dicipta oleh Tuhan untuk melengkapi hidup manusia, mewarnai kehidupan umatmu. Okey, kita lah manusia, mewarnai ini melengkapi hidup kita sebagai manusia. Okey, aku mendongak langit, aku mendongak lagi, membaca langit, baca langit. Di dalamnya pohon-pohon kayan rapuh, dahan dan ranting terkulai. Daun-daun berguguran, helai demi helai di lantai tanah airku yang makmur. Okey, apalah maksud dia deh? Awak baca dah, kalau tak ingat, itu kesilapan awak. Okey, penyajak kembali memandang dan memahami, dia mentafsir langit, dia faham. Okey, penyajak mendapati masalah penggunaan bahasa Melayu. Okey, di sinilah ada simbolik yang memang kalau kita baca sepintas lalu, apa benda lah penyajak ni nak bagi tahu. Inilah cabaran bagi kita. Tapi tak apa, anda belajar, anda dah tahu sebenarnya sajak ini nak menyentuh tentang penggunaan bahasa Melayu di Malaysia, di tanah air kita. Jadi penggunaan bahasa Melayu di tanah air kita ni semakin meruncing, semakin kritikal. Okey, masalah penggunaan bahasa Melayu itu bertambah satu persatu ni, helai demi helai. Daun gugur tu seolah-olah makin bertambah satu persatu masalah dia. Apa masalah?
akan ada dalam petikan nanti, penggunaan bahasa rojak, penggunaan bahasa yang orang kata sekerat ular, sekerat belut, ya, campur-campur. Aku membaca langit, kutemui bulan dan bintang menangis, meratapi luka nasib bangsa. Okey, apa maksud dia? Penyajak masih memahami kandungan di langit dan menyaksikan bulan dan bintang ni menangis kerana bersedih akan nasib bahasa Melayu yang dipinggirkan oleh bangsa pribumi sendiri. Maksudnya macam kita lah, kita orang Melayu, kita tak martabatkan bahasa Melayu. Okey, salah. Sebaliknya orang di Korea nun, orang di Jepun nun, orang di mana lagi? Di Sepanyol ada boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Durian kimchi tu, tengok tu macam mana dia nak cuba bercakap bahasa Melayu, memartabatkan bahasa Melayu. Tapi kita tidak, kan? Jadi tak bolehlah, kita kena gunakan bahasa Melayu sebagai satu bahasa yang menjadi tonggak kepada komunikasi kita. Okey, aku mendongak lagi, menitis air mata langit, membasahi bahasa Melayuku yang berdarah. Okey. Berdarah bahasa Melayu, kritikal sangat-sangat ni, ya. Penyajak mendongak lagi ke langit. Kali ni penyajak menyaksikan langit. Tadi bulan dan bintang je menangis. Itu simbolik dia lah, bersedih, ya. Kali ni langit, maksudnya keseluruhan pihak ni. Okey. Langit menangisi nasib bahasa Melayu yang kian tenat dan semakin dilupakan oleh anak bangsa. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan semua rangkap tadi. Itu awak kena fikirkanlah semasa menekuni soalan ini dan bahan pertama. Okey, so secara keseluruhan sajak ini bertemakan nasib bahasa Melayu yang semakin dipinggirkan oleh anak bangsa. Okey, terus ke bahan kedua. Baik, bahan kedua dipetik sumber. Mata saya terus ke bawah ni, nak tengok dari mana ni. Okey, ni daripada cerpen Munshi oleh Husna Nazri dalam antologi jaket kulit kijang dari Istanbul. Tinggal tampak lagi. Kalau lupa sudahlah kali ni. Ataupun ada lagi yang masih tak baca. Itu tanda tanya, masih lagi tak baca. Silakan membacanya, ya. Okey. Jadi dalam ni akan ada juga. Okey. Akan ada apa? Akan ada tadi soalan nak apa? Punca-punca kan? Okey, soalan nak punca. Siapa nak baca kali ni? Ada siapa nak baca? Ke penat dah nak membaca? Nak tengok saja. Ada siapa volunteer nak baca? Tak ada dah? Saya. Okey, cuba kakak. Anda nama siapa? Boleh, sila terus. Boleh, Cikgu Ibu dengar? Minggu-minggu pertama saya berada di kota mewah ini, dapat saya saksikan kerapahan jiwa anak-anak muda sebangsa saya. Mereka dihanyutkan keseronokan hidup dengan memperdagangkan maruah dan peribadi. Saya berasa jelik dan aib menyaksikan adegan sumbang wajah-wajah anak muda pribumi tanah air ini yang tidak segan silu menjual bahasa ibunda dan merosakkan agama yang murni. Anak-anak muda lelaki perempuan berpelesiran dalam pergaulan bebas sambil bercakap dalam bahasa yang entah apa-apa. Mereka bergelak tawa dalam logat yang direka-reka konon untuk menunjukkan kemodenan. Saya jadi keliru dengan setiap patah selanga dan klausa yang tidak saya faham. Ada yang menggunakan pelbagai istilah rojak yang dicampur adukkan dengan bahasa asing yang mengelirukan. Saya jadi buntu, malah berasa malu dengan sikap dan gelagat anak-anak muda sebangsa saya yang telah hilang identiti dan jati diri di negara mewah ini. Sekian. Okey, sekian. Terima kasih kakak. Okey, bagus. Ada intonasi, ada nada. Okey. Kalau berlatih lagi mesti best ya baca. Okey, terutamanya dari segi mengujarkan istilah-istilah ya, macam berpelesiran, selanga, klausa. Okey, bagi adegan tadi. Apa kakak sebut tadi? Dah tersilap sebut dah kat sini. Adegan kah? Okey, dia tu adegan sumbang. Okey. Kalau untuk ujian lisan nanti, kemahiran bertutur mesti tepatlah sebutan dia. Barulah dapat markah penuh untuk konstruk yang 10 markah tu, ya. Okey. Jadi itu bahan kedua. Okey, bahan kedua.
Satu lagi kita akan, tidak satu lagi lah. Kita terus akan lihat kepada soalan-soalan. Okey, ada 2 bahan diberikan. Okey, ini soalan dia. Okey, kita terus kepada soalan pertama. Berikan maksud meratapi luka nasib. Meratapi luka nasib berada dalam bahan pertama, sajak tadi, kan? Okey. Aku membaca lagi. Kutemui bulan dan bintang menangis meratapi luka nasib. Okey. Sama juga macam tadi, akan ulang balik proses yang sama, cari sinonim perkataan yang ditanya, tukar semuanya. Okey, selagi boleh tukar, tukar. Tapi tukar sinonim lah. Jangan tukar main-main nak tukar pula. Okey. Yang dimaksudkan dengan meratapi luka nasib, okey, meratapi, menangisi, okey, luka nasib, okey, luka, kesedihan, nasib, takdir. Okey, andai kata anda sudah dapat menukarkan istilah ini, maka inilah markahnya nanti yang awak dapat. Itu pun kalau tepatlah jawapan anda. Okey, jadi Cikgu Ewi nak menampakkan di sini, pemerkasaan di sini ialah kita tukar ke semua perkataan ini. Okey, jadi satu persatu. Dapatlah 2 markah. Apa jadi dengan ayat dia? Sama macam tadi, ulang balik pula. Maksud meratapi luka nasib dalam tanda petik sebab nak menunjukkan di sini disendengkan, ya, adalah menangisi kesedihan takdir. Menangisi kesedihan takdir. InsyaAllah anda akan dapat 2 markah ini. Andai kata anda tak dapat mana-mana satu perkataan untuk dicari sinonimnya, okey, kita lihat pattern yang kedua bagi jawapan calon yang tak tahu salah satu perkataan tersebut. Okey. Jangan tinggal kosong. Jangan tinggal kosong. Okey. Carilah ataupun tukarlah mana-mana satu, kekalkan mana-mana satu. Alamak, sorry, sini Cikgu Ewi tak tertukar yang ni. Okey, yang ni ada konsep kekal dan tukar tadi. Kekal, okey. Kekal nasib, tukar meratapi menangisi, luka ni kesilapan ataupun macam tadilah. Okey. Kesedihan. Nasib kekal. So anda akan dapat 1 markah. Jawapan penuh macam tadi juga. Menangisi kesilapan nasib. Menangisi kesedihan nasib. Nasib tak tahu nak tukar kepada apa. Kekal dapat 1 markah. Macam tu. Okey? Boleh kan? Okey. Yang kedua pula. Soalan JDT kan? Pattern JDT. Berdasarkan semua bahan. Semua bahan. Okey. Nyatakan masalah-masalah berkaitan penggunaan bahasa yang berlaku. Masa di soalan ni, ini analisis ni. Garis ke ataupun highlightkan ke masalah-masalah ataupun kehendak soalan. So, apa yang berlaku? Okey. Bahan 1. Okey. Sebab dia nak daripada kesemua bahan. Dah. Aku mendongak langit, menitis air mata langit, membasahi bahasa Melayuku yang berdarah. Nyatakan masalah-masalah berkaitan penggunaan bahasa. Okey, apa agaknya masalah di situ? Anda kena terjemahkannya. Inilah jawapan dia. Bukan jawapan ni, inilah yang maksud kepada rangkap ini ni. Membawa kepada ini masalah dia. Bahasa Melayu semakin dilupakan oleh anak bangsa ni. Membasahi bahasa Melayuku yang berdarah. Bahasa Melayu semakin dilupakan oleh siapa? Anak bangsa. Okey. Bahan 2 ada banyak tadi. Masalah dia, halangan dia. Masalah. Okey. Anak muda, lelaki perempuan ni berpelisiran dalam pergaulan bebas sambil bercakap dalam bahasa yang entah apa-apa. Okey. Okey, masalah berkaitan penggunaan bahasa. Okey. Yang kedua, bergelak tawa dalam logat yang direka-reka. Konon untuk menunjukkan kemodenan. Penggunaan bahasa rojak jugalah. Okey, kemudian yang ketiga jawapan dia dalam bahan 2, ada yang menggunakan pelbagai istilah rojak yang dicampur adukkan dengan bahasa asing yang mengelirukan. Ayat ini sebiji-biji ni ada dalam bahan 2 tadi. Okey, jadi macam mana kita nak jadikan dia jawapan untuk 3 markah? Okey. Soalan sama. Okey, kehendak soalan sama macam tadi juga. Teknikal dia sama macam tadi juga. Soalan
Cuma markah di sini ialah 4 markah. Perasan tak? 4 markah. Sebab kalau petikan sastra markah dia 13 markah. So dia akan jadi 2, 4, 3, 4 markah dia. Okey. Untuk 4 markah ni isi dia 3, cadangan lah. Boleh tambah kalau nak tambah lah ya. Okey. Guna penanda wacana macam tadi sama. Okey, rubrik pemarkahan lihat. Isi cukup, 3 isi, ayatnya gramatis. Okey, apa jadi dengan jawapannya? Okey, nampak kat sini yang warna biru ni Cikgu Evi tunjukkan untuk tambah 1 isi. Sebenarnya dah cukup dengan 3 isi. Okey, mari kita lihat ayat dia. Berdasarkan semua bahan, masalah-masalah berkaitan penggunaan bahasa yang berlaku ialah bahasa Melayu semakin dilupakan oleh anak bangsa. Dari bahan 1 ni yang kita carikan, yang kita terjemahkan maksud dia tadi dalam bentuk ayat. Daripada sajak tadi, jadikan ayat. Lepas tu, selain itu, anak-anak muda, lelaki perempuan berpelisiran dalam pergaulan bebas sambil bercakap dalam bahasa yang entah apa-apa daripada bahan 2. Seterusnya, mereka bergelak tawa dalam logat yang direka-reka konon untuk menunjukkan kemodenan. Bahan 2. Nampak kat situ? InsyaAllah awak akan dapat dah ni 4 markah untuk cukup 3 isi ayat gramatis. Maksudnya ayat kita lengkap lah. Ada penanda wacana, ada sebahagian ayat daripada soalan. Okey, dinoktahkan, dimulakan dengan huruf besar. Cuma kalau nak tambah isi, akhirnya penggunaan pelbagai istilah rojak yang dicampur adukkan dengan bahasa asing yang mengelirukan. Tak payah fikir pun, salin je, copy paste dengan izin. Okey, dapat kan? Okey, soalan 3 pula. Bahasa merupakan alat perantaraan utama dalam komunikasi dan menyampaikan sesuatu maklumat. Pada pendapat anda, apakah kepentingan-kepentingan menggunakan bahasa dengan betul? Okey, masa kat sini kita garis perkataan, garis frasa ini yang menandakan kehendak soalan. Kemudian dia nak kepentingan-kepentingan. Kepentingan ni maksudnya kebaikan-kebaikan lah. Kalau kita guna bahasa dengan betul, apa kebaikan dia? Okey, apa strategi menjawab dia? Salin sebagai ayat daripada soalan tetap sama, 1 isi, 1 ayat, cadangan isi. Untuk 3 markah ni, balik asal adalah 2 isi yang difikirkan sendiri. Yang difikirkan sendiri sudah. Sebab ni soalan kebat pemikiran kritis. Tambah isi kalau perlu. Guna penanda wacana, rubrik pemarkahan akur ya. Isi cukup 2 isi, ayat itu gramatis, layak dapat 3 markah. Okey. Kita rangka-rangka isi. Okay, sekarang kita terjemah dalam bentuk jawapan lengkap. Salin sebahagian ayat daripada soalan. Pada pendapat saya, kepentingan-kepentingan menggunakan bahasa dengan betul adalah dapat. Ni jawapan awak dah ni. Awak fikir. Membantu penguasaan bahasa dalam kehidupan seharian. Okey, dapat ada 1 markah. Selain itu, dapat menyampaikan maklumat dengan jelas. Dapat lagi markah. Okey. Ini tambahan isi. Tak nak pun tak apa. Ayat yang gramatis, isi cukup. Sudah layak dapat 3 markah. Isi cukup 2 isi. Okay, tapi Cikgu Evi suka tambah. Tambahlah. Akhirnya mampu memperlihat identiti dan jati diri sesuatu bangsa. Okay, kalau kita guna bahasa Melayu dengan betul, kita martabatkannya, maka kita dapat menunjukkan identiti kepada orang lain. Mungkin pelancong asing ke. Ya? Okay, itu soalan ketiga. Okay, last sekali, soalan keempat. Pada masa ini, masyarakat kebiasaannya lebih gemar berinteraksi antara satu sama lain menggunakan bahasa rojak dan bahasa selanga. Okay, bahasa rojak ni bahasa yang sekerat ular, sekerat belut, campur-campur. You nak pergi mana gitu. Bahasa selanga ni pula bahasa yang hanya difahami oleh kelompok tertentu. Contoh. Contoh apa Macam lipak-lipak. Lipak. Cuba bagi contoh. Lipak, kalau zaman Cikgu Evi dulu, macam mangkuk hayun, lepak. Ya? Jom kita lepak. Sekarang lagi banyak bahasa Selangor yang hanya kelompok-kelompok tertentu, yang hanya awak je yang tahu apa maksudnya. Macam kencing kan, macam kencing, macam tipu. Bukan kencing yang memang kita buang air kecil tu, bukan. Mu ni suka kencing lah aku, contohnya kan. Ataupun suka lipak, mu ni lipak contohlah. Itu Selangor lah. Selangor yang hanya difahami oleh golongan tertentu sahaja. Okay?
banyaklah sekarang yang digunakan oleh individu untuk berbahasa. Jadi tak bolehlah sebenarnya, walaupun itu dikatakan sebagai variasi berbahasa, tapi bagi kami pencinta bahasa ini dia jadi satu kerancuan lah, ya, kerancuan bahasa. Okey. Jadi ramai yang sudah permasalahan yang diberikan, ramai yang sudah tidak lagi mengutamakan penggunaan bahasa Melayu baku dalam percakapan harian. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi memartabat bahasa Melayu? 4 markah. Silau mata tengok markah, 4 markah. Sama juga macam tadi. Okey, salin sebagian ayat, satu isi satu ayat. Okey, cadangan isinya untuk 4 markah ni 3 isi. Okey, rubrik pemarkahan, isi cukup 3 isi, syarat ayat gramatis layak dapat 4 markah. Okey. Guna penanda wacana tetap sama untuk jadikan ayat kita tu ayat gramatis. Awak pun rancang draft ataupun rangka. Sekarang keluarlah jawapan dia. Pada pendapat saya, langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi memartabat bahasa Melayu ialah ibu bapa perlu mengajarkan bahasa Melayu baku kepada anak-anak. Perlu mengajarkan bahasa Melayu baku kepada anak-anak. Walaupun orang Kelantan kena cakap standard juga. Sekali-sekala. Jangan cakap Kelantan sokmo. Sampai ke akhir Kelantan. Nanti kalau awak belajar contohnya macam PT3 dan juga SPM ni kan nak duduk dah kertas untuk ujian lisan. Dah dapat dah lah. Masalah kat sini kan. Bagaimana nak berbahasa dengan lancar untuk bahasa Melayu baku. Kena bermula dari sekarang lagi. Sempat lagi kita bulan 2 nanti. Bulan 2 tahun 2022 akan diuji lisan awak. Okey? Isi seterusnya. Selain itu, guna penanda wacana. Ingat kalau awak perasan abang-abang dan kakak-kakak, okey, cikgu seolah-olah dah membina satu rumus bagaimana untuk memilih penanda wacana. Ya. Yang kedua cikgu guna selain itu. Yang ketiga guna seterusnya. Yang terakhir guna akhirnya. Nampak kan awak bila bina dah rumus dia tu tetap sama, tak adalah tiba-tiba yang kedua buat seterusnya, yang terakhir buat selain itu, tak ada. Pattern yang memang kita aturkan dengan begitu tersusun. Kenapa tu? Sebab ni nakkan ayat yang gramatis ni. Itu yang penting. Okey? Mari kita lihat isi yang seterusnya. Selain itu, pihak sekolah kena buat macam mana? Okey, awak pun berfikir tadi, awak kata pihak sekolah menjalankan aktiviti kebahasaan. Aktiviti kebahasaan untuk menyemai rasa cinta akan bahasa Melayu dalam kalangan murid. Bukan kata bulan 10 je buat aktiviti bulan bahasa dah. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 buatlah aktiviti kebahasaan, contohnya pidato, contohnya menulis esei, mendeklamasikan sajak, syair ke, macam-macam lah aktiviti kebahasaan. Kenapa? Untuk memartabatkan bahasa Melayu ni, memartabat bahasa Melayu. Okey. Last sekali, akhirnya, media massa. Macam mana pula media massa? Apa peranannya? Okey. Media massa menguar-uarkan. Sama ada menguar-uarkan ataupun mewara-warakan. Okey, media massa menguar-uarkan kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Menguar-uarkan. Okey, sentiasa uar-uarkan. Di mana? Sama ada di televisyen, di media sosial, di radio. Cakap semua bahasa jiwa bangsa, bahasa jiwa bangsa. Berikan lagu tu, mainkan lagu tak yang Datuk Siti nyanyikan tu, ya. Bahasa jiwa bangsa tak? Okay, jadi 3 isi ini Cikgu Ibi tunjukkan bagaimana anda menghasilkan 3 isi saya. Kalau nak tambah boleh tambah lagi. Tapi layak dapat 4 markah apabila bahasanya gramatis ataupun ayatnya gramatis. Okey? Itulah teknikal untuk menjawab 4 soalan Roman 1, 2, 3 dan 4 yang ada dalam soalan 6 dan soalan 7. Cikgu Ibi harap anda semua sudah memahami, sudah mampu menjawab dengan baiklah mengikut strategi yang telah dikongsikan ini. Okey? Itu saja untuk malam ini. InsyaAllah Cikgu Ibi dah ambil masa melebihi sangat-sangat dan 21 minit dah lebih. Okey? Cikgu Ibi harapkan anda semua sudah jelas ya
Jelas atau kabur lagi? Sudah jelas atau masih kabur? Respons? Jelas. 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 Boleh setara Jelas tu ke? kah? Boleh setara ni. Bab lampu ni kah terangnya? Boleh kah? Lebih pada ke Cikgu. Wah, Panggil ke Cikgu. bagus. Terang Lebih. Lagi bersuluh. Okey? Oh, ya. Yang terang lagi bersuluh. Terima kasih. Okey. Jadi untuk itu kita terus perkasakan. Belum lagi. Nanti terus perkasakan soalan ini untuk cemerlang BM-SPM. Okey. Okey? Okey. Amin. Macam siri satu dulu. Jangan mengenali Cikgu Ivi lagi. Okey. Ini laman sosial Cikgu ya. Ada YouTube Cikgu. Okey. Kemudian itu sajalah. Cikgu Ivi nak akhiri dengan lafaz ini oleh Imam Hasan Al-Bashri. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun kerana kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke syurga nanti. Okey? Jadi sekian, terima kasih daripada Cikgu Ivi. Okey, ingatlah membaca jambatan ilmu. Bacalah. Iqra. Ya, bacalah. Sekian saja untuk hari ini, untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak pada semua yang telah mengikuti perkongsian ini, pemerkasaan untuk soalan 6 dan 7. Terima kasih kepada semuanya, anak pelajar, sahabat guru, pegawai JPN kalau ada, ya, sahabat di MGCK. Inilah program Awan Ilmu Siri 2 Bahasa Melayu. Terima kasih daripada Cikgu Ivi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih. Waalaikumsalam Jumpa Cikgu. lagi. Silakan balik kepada Cikgu Ruzia. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ivy. Jutaan terima kasih. Sebenarnya Cikgu Ivy kamu ni dia ada program lain malam ni, tapi disebabkan Awan Ilmu lebih mementingkan anak-anak pelajar, maka Cikgu Ivy memilih program Awan Ilmu. Terima kasih Kak Ivy. Semua nampaknya dah keluar. Okey, tadi ada soalan kalau tak silap. Cikgu boleh tak buat program BM tentang penukaran bahasa klasik kepada bahasa Melayu standard? Okey, mungkin tu satu cadangan lah. Okey, insyaAllah Kak Ivy. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Seronok ke belajar BM? Seronok ke? Sebab Cikgu Ivi kongsi betul dengan bahasa Melayu sebab bahasa Melayu ni sebagai bahasa picisan oleh pelajar-pelajar yang cikgu sing sangat-sangat. Seronok, Farah jawab seronok. Okey, terima kasih sangat-sangat. Ya. Okey, kita baca doa penutup lah. Okey, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan juga wal'as. Lepas tu jangan lupa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah tambah kefahaman kita semua. Termasuklah cikgu sendiri yang malam ni pun belajar BM juga. Seronok dengan Kak Ivy terang explain satu boleh persatu. Belajar juga ya. Ya, betul. Okey, tak sabar untuk kelas BM seterusnya, insya-Allah. Okey, semua anak pelajar, alhamdulillah. Semuanya. Thank you. Mini love cake. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.